Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muka surat berapa? 129. Satu lima sembilan. Ayuh sekali. Kemudian qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, kemudian apabila berakhirnya peralihan masa yang ketiga itu yang berlangsung selama 40 hari, maka telah beromarlah segumpal daging yang telah dibentuk 4 bulan lalu, ditiupkan rohnya supaya ia hidup. Firman Allah Ta'ala, ya ayuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'ts fa inna khalaqnakum min turab thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min mudghah thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairu mukhallaqah. Hai manusia, jika adalah kamu dalam keraguan tentang hari kebangkitan, yakni hari kiamat, hari kebangkitan itu hari kebangkitan, maka fikirkanlah bahawa sungguhnya kami telah jadikan kamu dari tanah-tanah, dan dari setitik air mani, kemudian dari seketul darah, kemudian dari sekepal daging yang sempurna kejadiannya. Sambung lagi sedikit tentang asal usul manusia. Jadi kita ni asal daripada air mani. Air mani itu titih asalnya daripada tanah. Hanya 3 orang saja yang tidak jadi daripada air mani, iaitu Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa alaihi salam. Dan yang ketiga siapa? Ingat tak? Nabi Isa alaihi salam. Tidak daripada air mani. Terus rohnya diperintahkan Allah akan malaikat tiup roh ke dalam rahim ibunya yang masih anak dara, iaitu Maryam binti Imran. Orang Kristian panggil Virgin Mary. Virgin itu maknanya dara, anak dara tapi beranak. Dia dalam agama Kristian ni banyak perkara-perkara yang sama dengan agama Islam. Sebab dia di antara yang kita sebut tadi lah, kita percaya, beriman dengan kisah bonda Nabi Isa iaitu Maryam. Orang Kristian pun beriman juga. Kita hormat kepada Maryam, orang Kristian pun hormat kepada Maryam. Sama tak dalam agama Islam? Sama tak? Sebab itulah dalam Quran, dalam hadis selalu menyebut di antara kafir-kafir atas muka bumi ni yang mudah memeluk Islam orang Kristian. Perkara ni sungguh bila kita tengok sekarang satu fenomena baru, iaitu berduyun-duyun orang Kristian di Eropah dan Amerika Utara convert tukar agama kepada Islam.
Ada yang tukar jadi Yahudi, ada yang tukar jadi Hindu, ada yang ikut Mary Krishna, ada yang jadi Buddha. Tapi 90% Kristian kalau convert tukar agama kepada Islam. Sebab banyak sangat persamaan. Nabi atau surat kepada Hercules yang masa itu dia menjadi panglima perang, ya, di utara Syria, yang masa itu dalam jajahan Rom. Jadi Nabi kata Bismillahirrahmanirrahim. Mulakan dengan bismillah. Kita sebut nama kita Tuhan yang satu, yang murah lagi kasih sayang. Marilah kita kepada kalimatin wahidah, kalimah yang satu, yang kita semua berasal daripada dia. Sebab itulah orang Kristian paling mudah masuk Islam. Berdebat dengan orang Islam, masuk Islam. Kaji Quran, masuk Islam. Kalau dia jujur. Dalam agama Kristian, kedudukan Siti Maryam tersangat istimewa. Dia panggil Mary. Kita Maryam, mim ra ya mim, Maryam. Maryam. Dia Mary. Sama hak tulis je. Kita Ibrahim Nabi, dia Abraham. Kita Nabi Nuh, dia sebut Noah. Sama tak? Takut tidak lain, tak sama Noah lain tu. Spending orang putih. Macam orang putih kata, memang dia lari dia sebut benda yang sama je. Magic wood, kita kayu keramat. Benda sama tau. Eja je lain. Takut biar kita faham. Nabi Sulaiman orang putih sebut dia Solomon. Orang ni dia Quran dia, bahasa dia. Asal benda tu satu. Jadi Mary itulah Maryam. Tengah orang dia pun nama anak Maryam. Dia kata mana isteri saya keimang orang lu berebeh. Balik datang cak dia pelopong berebeh dah. Nama dia bini Maryam. Padang dengan nama. Tapi boleh ke Terengganu ngeyang. Nampak? Ngeyang mudah pergi ambil wah bitih bering. Terengganu. Dia panggil Virgin Mary, maknanya Mary Maryam itulah yang melahirkan Nabi Isa tetapi masih dara. Kalau orang lain kalau mengandung tak ada suami, tak ada dara. Siti Maryam mengandung tapi dara, kerana tidak masuk mani daripada saluran paras, tapi ditiup roh. Oleh Sayyidina Jibril AS, lagu mana tiup Allahu a'lam, Allah lebih tahu, tak payah susah kita. Cuma tambahan dalam ajaran Kristian menyeleweng. Kita tambah pula diangkat martabat Siti Maryam menjadi bini Tuhan dah pula. Apa jadi bini Tuhan? Pasal dia melahirkan anak tak ada suami. Tu dah tak ada suami, tu miracle. Tu keajaiban, bukan maknanya Tuhan. Kalau bila pelik Tuhan, nampak banyaklah Tuhan, bila pelik Tuhan, bila pelik Tuhan. Sama macam orang Dayak kat lautan. Benda pelik-pelik Tuhan lalu. Nampak akor pelik dia tubik ke bawah kayu, nyemuk tu. Jadi salah situ. Baik. Jadi Nabi Isa tidak jadi daripada air mani. Nabi Adam tidak jadi daripada air mani. Jadi daripada tanah. Jenis tanah. Bila nak buat Nabi Adam, Allah perintahkan malaikat turun ke bumi. Dah ada bumi masa tu. Ada. Kalau dia tak perintah pula. Turun ke bumi. Batu Nang ada lagi masa tu? Ada dah, tapi tak ada nama Batu Nang. Faham tak? Nama Batu Nang ni sebab apa dia panggil Batu Nang? Mana Batu Nang? Ni, nusuk memang dekat ni. Boleh buat isang nusuk jelas. Apa panggil Batu Nang? Jangan lepong. Daripada bandar sampai sini Nang Batu 6 mile.
Nampak? Tapi kalau kita lalu kok mana? Lalu kok mana? 6 batu. Lalu kok air. Betul lah. Tak wadah ke lah. Kalau berkata lalu kok mana, you kata kalau. Pasal kok mana ni 8 batu. 7.65 batu. Kok jani, kok nambang dulu. Dulu tak ada jalan. Ada nambang. Naik nambang seberang sungai, masa losong 6 batu saja. Dia panggil batu 6. Jadi batu 6 ada nama je, tak ada lagi. Bumi yang sama. Jadi malaikat pun ambil lah tanah situ sekepal, sini sekepal, sini sekepal, sini sekepal. Maka daripada campuran tanah-tanah itu Allah bentuk menjadi lembaga. Tengok lembaga tu malaikat heran tengok. Kenapa pulak ni? Dah aja kelih manusia pertama. Yang daripada jenis-jenis tanah itulah maka kita jadi mengikut warna tanah sekarang. Warna kita bukan warna pokok, bukan warna daun, bukan warna langit, bukan warna air, bukan warna besi, warna tanah. Tak percaya esok pergi tengok tanah. Adu letak tangan kita atas tanah. Tanah ni gelap, aku putih sikit, lagi patah. Sama terus. Dah orang gelap-gelap nego, tanah bakar. Tanah gelap dia tak lama tanah. Tu tak? Macam-macam orang ni. Red Indian apa dia panggil Red Indian? Dayak merah. Rupanya kulit dia merah. Merah nyala macam ke sokok zizang, kan? Merah bukanlah merah nyala, mana merah macam tanah. Sebut tanah merah, taklah merah macam darah. Tapi orang panggil tanah merah. Gitulah rupanya kulit Red Indian. Warna tanah merah. Faham? Orang warna awa-awa kuning, tanah awa-awa kuning. Lepas tu kita tak jumpa orang biru. Pasal tanah tak ada biru. Baik, lepas diciptakan Nabi Adam daripada tanah, maka diciptakan pula isterinya Hawa, Siti Hawa kita panggil. Daripada mana? Tak tahu. Pasal benda ni barang gaib. Tiba-tiba ada datang suatu hadis ahad menyatakan daripada tulang rusuk. Kita pun riwayat satu korang daripada tulang rusuk. Faham lagi? Kita nak reka tambah tak boleh. Dia boleh ijtihad macam ilmu fiqh. Ni barang gaib, maka datang kita pun khabar daripada tulang tu Adam. Tulang hak mana? Dil'in a'la, tulang rusuk hak paling belok sekali. Hak paling tinggi, yang paling atas. Sebab tu belah perempuan Nabi kata macam tulang yang belok. Kalau kamu kebeng repih, patah riak. Kalau mula, kau belok. Apa maksudnya? Jangan kita halang semua kehendak orang puang. Dan jangan kita turut semua. Kalau kita turut semua tu maknanya kita lock. Tulang yang belok, kau tumbuh, kau belok, kau belok, kau belok. Betul. Jangan betul doa lalu. Dia tidak akan jadi betul. Betul jangan nebeng. Macam kita pulas keru, mula-mula pulas kuat tak apa. Siapa dia rapat dah, jangan kuat sangat. Takut cok. Jawapan gitulah. Lagu mana pun pakai purdah ke, nampak mata sebelah je pun, dia ada gak buah tulang rusuk, buah kona dia. Kalau kita lock, gengnya kita. Ikut pandai nak buat benda pun yang nak buat benda kalau nak ambil piti, ambil diri lah. Ni buku bank. Kalau nak pergi mana-mana, gilah kau anda nak ya kabar-kabar dah, geng kita. Buku bank 14 kotak pun licin jadi. Nampak? Buku bank licin, kepala kita pun licin. Pasal apa? Nyelok dia. Pasal dia tak pernah puas dengan perkara-perkara yang dia dapat. Barang belok. Tahu tak? Tengok bini kita, dia sudah tak? Beli kain? Tak sudah. Hak ni dia wasang, dah datang lagi. Kenang pula baru ni. Ni muda ni. Pinggang makuk ni lah kotak lagi. Nak pula. Pinggang pesing baru. Dia takkan puas. Tengok dia pergi beli ya. Tulang bekok pergi beli. Kalau modal stikang jangan wi dia tolak troli.
Faham tak? Kita kena ambil sendiri barang. Tulis dulu hak mana nak beli hari ni. Tulis dulu. Bila dia tulis dah tu apa jangan tulis nak buat benda. Kita tengok karang kita ambil diri. Tak boleh. Kita tulis dulu. Lepas tu tulis abang edit. Edit balik lah. Jangan dok dia tulis gitu. Jangan kita. Dia tulis kita potong balik ni tak penting ni. Ni Maggi nak benda Maggi. Ni tak apa weh, tak penting, tak apa bukan nak raya. Kalau lock ke dia tengok dia tak lock troli, dia ambil tau. Berok masuk dalam jayang dalam medik. Tak kamuk. Tak kamuk. Dia ingat beri. Dia pening. Tok lelaki sekali dia akak, sekali buh. Seduk. Dah pernah troli 800 ni. Tahu tak? 800 dah gaji 8,5. JKK. Jeng tukang bayar. Yang jahat tu siapa penuh tu, siapa kak bayar, dia panggil pula kita. Bang ya. Ayo. Itu lu kan ayo. Waiting. Dua dalam tak tukar lagi. Ubuh. Jangan beri dia ubuh kalau kita modal sikit. Modal banyak tak ada hal. Modal sikit, dia duduk dalam troli, duduk diam-diam. Jalan jauh sikit daripada barang, jangan wisapa tengah. Hati jenis itulah. Baik, kalau kita lock, jangan kita. Kalau lock jalan, tak alik rumah. Kuang berhiat jalan. Allah tahi kalau bahak jalan. Bukan nak kata binimu, bini aku. Kalau bahak jalan. Buat apa gitu, sama saja. Jenis kuang berhiat jalan. Tua. Jalan. Tua dah. 80 umur. Kalau sebut makan bulu. Waktu bik gigi konyol. Makan bulu. Tak. Kalau ajak pergi surga dah penuh. Macam lah sakit pinggang lah, sakit lutut lah, sakit otak lah, tu bik gembong lah, macam-macam bising. Kalau makan bulu temu tu. Lagi juga. Lagi juga dia. Konyol gini gigi. Lapuk. Jadi tiga ni tidak daripada air mani. Kita daripada air mani. Bila sebut air mani, ingatlah kalau kita sebut 2 bulan lepas, air mani itulah yang mulia, air mani itulah yang hina. Mulia kerana dia adalah asal daripada bani keturunan Adam. Walaqad karramna bani Adama. Dan sesungguhnya Allah kata, kami yakni Allah muliakan sangat-sangat akan manusia, anak cucu Adam ini, sehingga tubuh badannya tidak najis, hidup ataupun mati. Dan kita juga yang hina, iaitulah air mani, yang kalau orang tengok lugar belaka. Padahal kita lugar, kita beci tengok diri kita sendiri, iaitu air mani. Dan bila kita sedar kita ni jenis air mani je, maka tak perlulah sombong takabur, sombong sama-sama jerang, sombong dengan orang kampung, sombong dengan Tok Imam, apatah lagi sombong dengan ulama, sombong dengan Nabi, sombong dengan Allah, sombong dengan sejik surat. Ditulis 4 kalimat semasa dalam kandungan. Setelah kandungan tersebut hidup, kerana ditiupkan rohnya oleh malaikat, maka diperintahkan kepadanya untuk ditulis 4 kalimah mengenai rezekinya, ajalnya, amalnya, kesudahan nasib dirinya, bahagia atau celaka. Artinya waktu itu bahagian rezeki yang akan diterimanya telah ditetapkan, banyak atau sedikit, yang cara yang payah atau senang, dari jalan yang haram atau yang halal, dan pula panjang pendek usianya, buruknya baiknya pekerjaan, celaka bahagia akhir hidup. Dalam riwayat Ibnu Mas'ud, dalam hadis yang lain ada disebut bahawa apabila air mani yakni nutfah telah bertempat dalam rahim, maka malaikat terus mengambil dengan tapak tangan seraya berkata, "Hei Tuhan, adakah hendak dijadikan kejadian ini atau tidak?"
Bila Tuhan menjawab, tidak dijadikan. Air mani itu dicampakkan ke dalam rahim berdarah dan tidak bernyawa. Tapi kalau Tuhan menjawab, jadikanlah, maka malaikat itu berkata lagi, adakah dia laki-laki atau perempuan? Bahagiakah orang atau celaka? Bahagian bagaimana rezekinya? Bagaimana lama usianya? Dan di bumi manakah tempat kematiannya? Allahu Rabbi. Sebelum lagi sains tentang kaji hayat manusia, dah ada, telah ditulis dalam Quran, telah diberitakan, dikumpulkan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Cerita-cerita, fakta-fakta tentang kejadian manusia di dalam rahim seorang wanita. Dah, lagu macam mana dah kita tak mau beriman kepada Allah. Dah, dengan cerita gini dah, tak bolehlah kita nak tolak. Masa tu berkata-kata sains, ahli sains pun tak ada. Kalau kata buku sains. Dah, zaman Nabi SAW ada mikroskop? Ada. Ada makmal tu? Tak ada. Rumah Nabi pun apa kata tu je lah. Tiba-tiba Nabi meriwayatkan cerita-cerita, fakta-fakta sains yang sangat hebat. Ini yang bila kita dengar cerita-cerita gini, benda yang patut berlaku kepada kita. Zadathum imana, bertambah mereka itu akan keimanan. Zaman hak tak ada kereta, tak ada basikal, tak ada internet, tak ada Facebook, tak ada api, tak ada apa, tak ada elektrik. Tiba-tiba fakta-fakta sains kaji hayat manusia, bukan barang luar, bukan kisah luar tentang kulit, tentang janin, barang dalam, barang tak nampak. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, ni sahabat Nabi apabila air mani ni sudah berkumpul masuk di dalam rahim, biasa air mani ni daripada mana? Daripada sulbi ayah. Sulbi kerana sulbi belakang, tulang belakang ujung. Di situ duduk air mani. Lepas tu kalau air mani keluar, di lengah. Lengah dah belakang. Lengah sing. Mang. Lengah. Lengah kau. Mana orang ni? Mi. Ni lengah dah keluar air mani. Ya. Itulah nak suruh tahu. Duduk belakang. Faham tak? Duduk dalam sendi, dalam sulbi. Faham lagi? Sebab tu kalau orang baru keluar mani, boleh tak berjalan dekat? Boleh tak? Tak boleh. Tak percaya, suruh pelari pecuk akhir 100 meter. Nampak? Final sukan Olimpik 100 meter. 10 peserta bertanding. Sebelum bertanding, dihendaki jimat isteri masing-masing untuk memecahkan rekod. Boleh pecah rekod tak? Tak boleh, gitu lagi. Apa? Barang belakang ni. Lagi. Tu kita tu. Lalu kok mana? Ming saluran dalam kemaluan. Lalu kok ujung Angry Bird. Lalu kok dalam terowong tempat kecil mak kita. Betul tak? Dah mulia kok mana? Sombong tu buat apa? Lain tu baik kok multazam, saluran mah ujung Kaabah. Nitik tak air mani. Jadi dalam. Tak ambil sikit. Jadi najis. Tak ini. Jadi tak boleh tahan kira. Duduk kok belakang, lalu kok punggung, bawah kok tu. Tubik kok pulak ni, kok kemaluan. Masuk kok lokang hacim pering. Duduk dalam darah pulak dalam rahim. Bila besar sombong pulak, tak lari sejik. Anak ayah kan? Tak lari sejik. Orang pakai Honda 1100 mari sejik. Betul tak? Topi helmet je 2,500. Boleh beli nauti Honda Cup dia. Dia bawa Honda Cup urut, anda cabut. Kali-kali kata cabut anda. Tak mari dah. Dah kalau kaya, lebih-lebih lagi. Jangan sombong. Faham tak? Sombong. Apa tak ada orang lebih pada kita? Tak ada lebih. Kok mana nak lebih? Nak lebih kok harta tak? Kita siap rumah, comel rumah dalam Batu Nang ni, pergi rumah. Ada rumah sejuta tak? Setengah juta? Ada kok. 400,000, 300,000 ada tak? Masa siap rumah 400,000. Semangat tengok rumah kita dalam Batu Nang. Dah gerak.
Kita kelas kali. Nah, tekak bawah. 3 tekak bawah. Tekak bawah, orang gaji duduk. Tekak tengah, tuan rumah duduk. Tekak 3, burung layang duduk. Ha, ada ni burung layang ni kan. Neh. Ha. Hebat dah sekejap 3-4 bulan balik kerja, balik pasar, tengok tak rumah. Oh, power rumahku. Masuk dalam rumah. Nampak lagi rumah dah masuk dalam. Tak nampak dah. Masa kita tu break saja baru balik, kau lama kau dekat rumah kita, kau comel. Betul tak? Sampai kita berdoa agak. Oh, kalah rumahku. Bila masuklah rumah, tak nampak dah lawa. Hang tidur kejam mata lagi tak nampak. 4 bulan lagi nampak, naik pula rumah lain. Nak? Tanya tu rumah dia. Ni rumah ni berapa pun? Ni stamp 1 juta lah. Naik waktu kita kalah dah. Betul tak? Dah 4 bulan kalah dah. Dah nak tanding mana? Dah payah tanding lah. Betul tak? Dah payah tanding. Allah semua kita. Nak? Maka apabila kita masih lagi berbentuk mani yang ditiupkan roh, telah ditetapkan 4 kalimah. Yang pertama iaitu rezeki kita. Rezeki ni benda ar-rizqu ma yang fa'uka walau kana muharrama. Rezeki itu perkara yang memberi manfaat kepada kamu sekalipun perkara itu haram di sisi agama. Itu rezeki. Rezeki bukan duit saja, rezeki bukan makanan saja. Rezeki ma yang fa'uka, perkara yang memberi guna kepada kamu. Contohnya kita nak jalan kaki, takut pijak batu sakit, dadak ada selipar. Maka bila kita pakai selipar tu berguna tak kepada kaki kita, tak kena sakit? Berguna tak? Maka dipanggil selipar tu rezeki. Kerana dia yang fa'uka, memberi guna kepada kamu. Nak nitah jalan hujan, nak kena ada payung, tidak jauh kok ni jalan ni, nak nitah masuklah kereta, tiba-tiba ada payung. Payung itu gunanya kita tidak basah, maka payung itu rezeki. Mudah dahaganya tak jumpa air, boleh air kolah surat, boleh cebok minum, rezeki dah. Rezeki, faham? Jangan rezeki ni kita tengok benda yang mewah sahaja. Nak balik rumah tengok ikan kering dengan nasi lauk kicap, tak kata pun rezeki. Nak buka nak makan nasi tengok tahu ni sombong. Nak tak nampak rezeki yang telah ditulis masa mu duduk dalam rahim perut mak. Hak ni tulis. Betul tak? Betul orang beriman. Lepas tu tak kata. Nak boleh pergi belakang, makan sedap boleh, makan tak sedap boleh. Tidur atas 6 bintang boleh, tidur tak surau boleh tak? Tu orang beriman. Betul tak? Tak ada kerana dia baca barang lama. Iaitu barang dalam perut mak dia lagi. Nak? Dah balik buka tidur saji tengok ayam bawa sekor tu, buat cocok dengan besi. Mak lepit panggil ayam kena seksa. Ayam ni ayam pusing sekor atas meja dengan besi-besi dah orang sebatang. Alhamdulillah, rezeki. Rezeki kepala otak mu. Bayar ikan kering mu tak kata rezeki. Ni tak kenanya kita. Nanti banyak baru rezeki. Ambillah nasi, bubuh dalam mulut, dan nak telang kawan mari ke belakang tepuk mak Belohok kawan tu sembuh nasi, tak masuk dalam perut, tidak dang menjadi darah, tak dang menjadi tenaga, bukan rezeki. Dia panggil tak ada rezeki. Duduk dalam mulut dah, bukan rezeki. Dia nak jadi rezeki, telang, makin mengenyangkan kita, jadi tenaga, jadi kalori, jadi karbohidrat, tak jadi darah dan sebagainya, baru dikatakan
rezeki. Dah hak haram rezeki lah. Curi moh orang malam tak? Bolehlah 500 ya esok pergi makan. Kenyang lah. Kenyang rezeki yang haram. Daripada piti haram tadi pula beli motosikal 400 ya ngetuk air dah curi 1000. Beli motor 400. Motor tu boleh dah awak guna? Boleh kan? Nak, awak pergi balik motor, pergi jalan rumah ayah, nak rezeki yang haram. Itu sajalah. Sebab itulah jangan minta rezeki saja. Minta rezeki yang halal. Kerana rezeki haram seronok masa kita dapat, tapi bila kita tua dah nyakit balik ke kita. Nak taubat Tuhan tak terima. Sebab kalau tu ambil hak orang, kena pulang balik baru terima taubat. Kalau tidak diterima taubat. Kalau hak itu. Yang kedua, ajalnya. Jadi umur kita ni sudah ditetapkan bila? Masa dalam perut mak. Dah tahu dua ni malaikat ambil daripada Lauh Mahfuz. Ajar kita berapa? Budak ni 15 tahun. Maka 15 tahun tulis. Tulis di mana? Dalam rahim dah. Tulis di satu tempat yang Allah lebih mengetahui, iaitulah catatan qada dan qadar kita. Maka siapa 15 tahun meninggal dunia lah budak tu. Kerana apa? Tulis dah dalam perut hari tu umur 15 saja. Jadi bila anak dia meninggal dunia, dia menangis sedih saja, tidak siapa marah kepada Allah Ta'ala. Itu orang Islam. Itu tujuan khabar cerita-cerita gini. Nak ni anak aku bapa ambil anak aku. Kalau anak mu orang dah ambil lah. Semua tu barang pinjam. We pinjam anak, tak? We pinjam bini, we pinjam ayah. Dah bila we pinjam, tuan dia ambil balik, boleh marah tak? Dah boleh marah dah. Nak, ada kau jenis bengong. Nak pinjam orang, lepas tu tuan dia ambil balik nak balok. Ada tak ni gitu? Ada, tapi tak ramai. Ni kapung biasa sekor 2 jenis gitu. Kalau ramai jeng habis kapung. Tahu tak? Dah barang orang dia ambil balik. Mu janji nak pinjam 2 minggu cakur. Dah 2 bulan dah atas lagi. Dah tuan ni nak guna cakur, ambil balik. Nak marah. Masa tu orang pergi ke begitu semua ambil balik. Ada kat jenis bengong gitu. Gitu semua tak gitu semua. Mu janji 2 minggu. Jangan awak mudah orang tak ingat empat lain. Kalau orang cerdik, astagfirullahalazim, aku janji 2 minggu dia 2 bulan tak tahu lagi, Allah malunya aku. Itu. Marah ke tuang dia. Ni gitu kok. Bila anak mati marah. We sakit marah. Benda hak tak marah. We senang. We senang bagi selalu. Alhamdulillah. Boleh pitih 15,000. Alhamdulillah lalu. Jadi ajar kita boleh dianjak-anjak, boleh. Allah punya kuasa. Faham tak? Daya kata tetap dah. Tu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pegang gitu sudah. Ajal tidak berganjak lagi. Dah kada Allah nak anjak, nak bagi panjang umur, tu dia punya pasal. Allah Maha berkuasa. Mudah. Tu Ahlussunnah wal Jamaah. Bapa dia kata pula boleh panjang-panjang pula. Dan Nabi cerita pula. Hubung silaturahim memanjangkan umur, bersedekah memanjangkan umur. Kita beriman pula dengan ucapan Allah. Dan nak adu pula dengan barang tak ganjak dah. Gini, benda ni bab qada dan qadar. Tak usah cakap banyak qada dan qadar. Percaya sudah. Segala umur sudah ditetapkan, dan apa yang Nabi khabar, kalau ada amalan tertentu panjang umur, ya panjang umur. Lagu mana panjang? Kan kata tetap dah. Tak usah cakap banyak. Kita percaya umur telah ditetapkan, dan kita percaya umur boleh bertambah jika Allah izinkan. Sudah. Betul tak? Selamat dunia akhirat. Dia nak panjang umur ni. Kalau nak panjang umur berapa nak? 1. Alhamdulillah.
Dia tak mau tanya, berasa nak tanya. Tanya boleh bedoh. Tapi tak boleh marah ke dia. Kalau dia tanya, kita dia jawab tak. Tak biar. 150 nak umur. Ada arah. Nangis tu. Deh. Allah. 100 macam bewok dah jalan. Nak 100 setengah. Nah, habis biarlah, mudah-mudahan. Amin. 100 setengah. Gamuk ni jawab dia biar. Waga. Biarlah. Nah, mudah-mudahan panjang umur tu. Kita dua, Dia jaga orang tua kali. Dia jaga orang tua umur 100. Orang berok ngakak kita orang di dapur. Dia nak setengah. Dah apa insya-Allah insya-Allah mana tahu sungguh. Kita 180. Tapi mak dah naik atas wheelchair. Betul tak? Kita tak nak lah apa wheelchair. Mi nak apa punya omong? Kalau boleh. 200. Berapa nak kalau boleh? Tambah. Tak banyak omong. Tambah kita mai ajak lah. Tak banyak umur. Jangan malu minta panjang umur. Ni perkara yang baik. Nabi kata khairukum man tala umruhu. Nampak? Wa hasuna amalu au kama qala. Sebaik-baik kamu yang panjang umur dia. Dan baik amalannya. Maknanya khairu tu kan orang mana panjang umur baik tak? Baik di sisi syarak. 100 setengah. Dari lebih mahal aku. Betul dah. Satu tengah ada orang 80 ada rambut dah. Bayang mang 100 setengah. Sini licin ni. Tepi ni panjang. Macam Shaolin tu. Ajar siapa masa matilah bila datang ajar. Ajar bukan mati, ajar tempoh hidup. Cuma galik orang kata ajar tu kematian. Ya sebenarnya kalau kita nak perincikan lagi, ajar bukan makna mati, ajar tempoh hidup. Ajar ni nak faham roktek. Bila habis tempoh 28 hari bulan Februari 2013. Ajarnya situ 29 baru mati. Faham lagi? Jadi 28 kalau roblok kena samang lagi. Tak lagi lah. Pasal 28 lagi. Tapi hari terakhir. Itulah ajar dia. Selepas ajar, marilah kematian. Takut tak mati? Takut dan tidak takut. Tidak takut kerana kalau takut jadi macam orang kafir, takut ke mati. Tak takut pun tak boleh juga kerana di sana ada bermacam-macam fitnah. Maka kita minta berlindung dengan Allah. Nabi minta berlindung daripada kesusahan di alam barzakh. Di dalam tu ada ketakutan, tapi bukan takut kepada kubur semata-mata. Semuanya takut dengan pembalasan Allah. Jadi kalau kita semayang pun mati, tak mayang pun mati. Jadi tok imam pun mati, jadi kaki judi pun mati. Pilihlah cara nak mati. Dalam ke mana? Qada tetap dah, betul. Tetapi Allah beri satu kepada kita, ikhtiar. Dah tak faham kita konsep ikhtiar ni dengan qada dan qadar tetap belaka dah. Faham gitu sudah. Lebih tak boleh. Lebih daripada tu sudah jadi bid'ah. Kita yakin semuanya qada dan qadar telah ditetapkan azali lagi, betul tak? Tetapi Allah bagi kita ikhtiar akal fikiran. Faham? Sebab tu kita boleh pilih nak buat baik, nak buat jahat. Cuma dalam kita pilih nak buat baik, nak buat jahat, kita beriman bahawa segalanya sudah dalam ketentuan Allah. Kita pergi pilih buat baik,
dalam ketentuan Allah. Dipilih pula nak buat jahat dalam ketentuan Allah. Terbit pada rumah mas tak andakak nak pergi sejik. Faham tak? Siapa kat Sipang kanan sejik, kiri tak lain. Teringat rumah hok tadi kita tengok tak ada orang, pintu dak kunci. Masuk kali rumah ni. Faham tak? Mula lagi sejik. Nak boleh 200 ya jadi dah. Buat belanja, malang kongsi buat cai. Faham tak? Kona nak pergi curi dah. Maka daripada niat nak pergi sejik sudah ditetap oleh Allah dulu tu. Patut kona tak kiri pula nak pergi curi dalam qada dan qadar belaka. Tengah-tengah khabar tak jadi curi. Sebab apa? Telah ditulis dia tetap pergi ke masjid. Kona balik lepas dengan suku-suku riba pergi sejik pula. Tak jadi curi. Betul tak? Semua tu dalam qada dan qadar. Tak boleh lari daripada ketentuan Allah. Nak cuma dari segi syakar. Nak kalau benda uduh salah ke kita, jangan salah ke takdir. Kalau benda yang baik tetap ingat cepat-cepat ini nikmat pemberian daripada Allah. Nak dah guna curi ni jahat ni, ambil atur orang tak gamuk mu pakai ambil dah. Kada-kada apa. Jangan jawab gitu. Mana tu hakikat. Satu keimanan kita dah. Nah, tapi kita yang memilih untuk jadi jahat. Sebab tu kita ni akan dibalas dengan pilihan kita di hari kiamat nanti. Yang kita tak boleh nak pilih, kita tidak dibalas. Tak? Seperti kita dalam keadaan dipaksa orang untuk minum arak. Tak minum, semelah tekak. Maka ada pilihan tak? Tak ada. Maka minum tidak berdosa. Dalil rufi'al qalam an salasin. 3 golongan tidak ditulis dosa pahala. Tapi kita yang pergi minum arak, nak tak mau minum pun tak apa, nak minum pun tak apa, pergi minum. Maka bukan dibalas dengan sebab Allah zalim tetap kita minum arak, tapi dibalas sebab kita yang memilih pada hari itu melakukan benda yang haram. Faham lagi? Jangan lebih daripada tu. Setakat itulah kita untuk qada dan qadar. Nak panjang-panjang bab fiqh halal haram senang. Patu comel. Kita panjang cerita. Kerana banyak manfaat. Hak setakat qada qadar beri mangkat tu sudah. Kemudian amal kita iaitu kita kerja apa, jadi apa, begini-begini. Kita buktikan amalnya wallahu a'lam. Soalan yang pertama pada malam ni, saya sedang solat tiba-tiba terbatuk keluar darah. Apakah harus saya lakukan? Jika saya telan darah berkenaan, adakah batal solat saya? Hukum menelan darah ketika sedang semayang membatalkan solat. Dia apa yang membatalkan puasa, membatalkan akan solat. Makan, batal puasa, batal solat. Makan darah, batal juga solat. Jadi hendaklah kita berlidah. Faham tak? Taklah kita berludah. Hukum berludah dalam semayang ada satu pasal disebut oleh ulama-ulama. Taklah berludah sebelah kiri. Jangan berludah sebelah kanan. Bila? Ketika di dalam semayang. Dan jika berludah di dalam masjid, maka kafarahnya wajib dibersihkan masjid. Kalau benda yang tidak najis, ludah dalam kocek. Ada nasi dalam mulut sutik, kan telan mata pula, bola kocek. Belah kiri, batu buat kocek belah kiri. Faham tak? Kocek baju senang, kocek luar payah nak masuk. Ketuk-ketuk payah nak masuk. Saya ada buat salah pada kawan saya, lalu saya minta maaf. Kawan saya maaf dah, tapi bila dia jumpa kawan lain, dia cakap dia tak dapat maafkan saya. Jawabnya sudah habis selesai masalah. Bila tuan ampunnya diri sudah memberi maaf. Minta maaf lah, saya salah buat, salah kawak. Tak apa, saya maaf belaka dah. Maka selesai. Faham tak? Tadi cerita korang saya dah maaf, saya buat lolok je.
Habis cerita dah kat kita. Dia bertanggungjawab di hadapan Allah kerana menipu orang yang meminta maaf. Faham lagi? Kita bukan tegah kita masa orang maaf tu belah dada. Maaf sungguh ke tak? Luar orang atau batin? Doa gitu. Cikgu sekolah cakap dosa belah kata nak belajar sebab dikira menyaksi binatang, betul ke? Dan berdosa ke kalau bedah kata? Semua khalifah Umayyah zalim kecuali khalifah Umar bin Aziz. Apakah pandangan dekat ia benar? Katok ni dia bukan masalah belah, tapi masalah hadis melarang membunuh katok. Dibdang. Hadis melarang kita bunuh katok. Sama ada belah buat dalam makmal atau katok saja-saja atau sekeliling nanyik gigit, haram, tak boleh. Dia masuk hayawan muhtaram, hayawan yang haram bunuh. Sebab tu diharamkan makan katok. Haram bunuh. Jadi telah ditanya masalah ini oleh orang-orang yang zaman moden ni, dan telah dijawab oleh ramai ulama masalah pembedahan binatang dalam makmal untuk mengkaji penyakit-penyakit manusia. Hukumnya dimaaf jika tujuan mudaratnya itu kecil, iaitu membunuh seekor binatang, dan manfaatnya besar untuk maslahat orang ramai. Katakan penyakit, virus dan sebagainya. Maka dia ambil tikus, dia pun belah untuk kaji lagu mana cara nak buat obat dan sebagainya. Ada ulama yang membenarkannya. Boleh. Cuma tak boleh maknanya binatang-binatang yang tidak boleh dibunuh. Di antara yang tak boleh bunuh, katok. Jadi hendaklah kita dulukan binatang yang sunat bunuh, seperti binatang perosak. Contoh tikus jenis perosak. Boleh. Soalan seterusnya, ada Tok Imam pakai kain nipis sampai nampak bentuk di dalamnya, sah atau tidak? Jawabnya tengok bentuk apa yang nampak itu. Kalau nampak bentuk anak kucing saja dalam kocek tak apa. Takut nampak benda bentuk lain, kau sama-sama je lah. Jadi kalau nampak bentuk, hukumnya makruh. Tapi nampak warna kulit, batal sembahyang. Kerana syarat sah menutup, jangan nampak warna kulit. Nampak bentuk, makruh saja. Kalau ternampak. Tapi kalau jenis pakaian yang menampakkan bentuk kemaluan, waktu haram. Nampak bentuk aurat orang laki-laki, makruh. Orang puan makruh juga kalau dalam semayang. Di luar semayang kalau ada ajnabi, haram. Orang lelaki nampak bentuk punggung pasal dia pakai seluar jin dia ketat, maka hukumnya makruh. Tapi nampak bentuk kemaluan depan, haram. Dan kata setengah ulama, orang lelaki pakai bentuk nampak punggung, bentuk pun haram juga kalau ada orang puan lalu. Faham? Semua tu ada sandaran masing-masing. Apa hukum orang Islam mengucap selamat tahun baru kongsi pak cai? Berlaku perselisihan di kalangan ulama. Ada yang mengatakan haram secara mutlak. Ada ulama fiqh yang tafsirkan masalah ini. Jikalau perayaan agama, maka hukumnya haram. Kalau perayaan budaya, maka tidak haram. Jadi termasuknya kalau di sisi orang Cina ni, tahun baru Cina ni perayaan budaya. Kalau Cap Gomeh, perayaan agama. Tahun baru Cina, perayaan budaya. Jadi tak haram lagi kata. Cuma sebaik-baiknya kita keluar lebih khilaf, ucap tahniah. Raya Cina. Sudah. Sebab bila kita ucap selamat, dipertikaikan oleh ulama-ulama. Kerana tidak ada salam bagi orang yang tidak memeluk Islam. Soalan seterusnya, boleh dah duit timbangan rambut bayi dibagikan kepada kanak-kanak? Boleh, tetapi sunat disedekahkan kepada fakir dan miskin. Masalah timbang rambut bayi, boleh anak baby baru cukup pada botok. Timbang-timbang 1 gram. 1 gram ni kita ukur dengan harga perak. Katakan perak 40 riyal segram. Sunat sedekah 40 riyal tu kepada orang fakir atau miskin. Sunat, bukan wajib.
Tiba-tiba nyewi bukan kepada orang fakir miskin, wi ke budak-budak yang tidak fakir miskin. Hukumnya harus, tapi tak dapat pahala sedekah pada fakir miskin sebagaimana yang dituntut oleh agama, iaitu dengan timbangan berat rambut. Dah dapat pahala juga, tidak sesempurna sebagaimana yang disuruh. Nah, ada duit lebih lagi, 1 gram tu jangan ukur dengan harga perak, ukur dengan harga emas. Tanya kita, emas berapa segram lah ni? 160. Sunat sedekah 160 riyal kepada fakir atau orang miskin. Soalan seterusnya, mayasa tu imam bahang 5 rakaat, kita makmum kena ikut juga ke? Jawabnya, ju'ilal imamu liyutamma bi. Hadis menyatakan dijadikan imam itu supaya diikut akan dia akan imam. Jadi ulama pun buat pesanan, tujuan makna makmum ini iaitulah yang mengikut imam. Jadi imam buat kita buat, imam buat kita buat, imam buat kita buat, imam buat kita buat, imam salam kita salam, baru dia bagi makmum. Dalil Nabi kata, iza kabbaral imamu fakabbiru, bila imam takbir ihram fakabbiru, maka hendaklah kamu takbir. So ikutlah situ. Ikut. Iza raka'a farka'u, bila imam rakaat maka hendaklah kamu rakaat. Hendaklah kamu rakaat tu mana? Hendaklah kamu ikut serta rakaat. Iza sajadal imamu fasjudu, bila imam sujud maka hendaklah kamu ikut sujud. Tetapi ulama buat penjagaan dengan hadis ju'ilal imam tadi, hanyalah kita disuruh ikut yang agama suruh sahaja. Hak agama tak suruh, kalau imam dibuat jangan ikut. Contoh semayang lohor 5 rakaat, agama suruh tak? Tak, patutnya tayat akhir pergi naik pula rakaat 5, maknanya agama tak suruh, maka kita tidak boleh ikut. Ada orang buat cakap bodoh, dia kata 5 ke 6 ke kita wajib ikut, pasal kita kena ikut imam tu semayang jemaah. Ni tak ngaji, faham? Yang disuruh ikut yang disuruh syarak saja. Sujud sahwi tu imam ada buat salah, tu imam sujud sahwi. Sujud sahwi ni agama suruh tak? Agama suruh, ada nas, maka kita wajib ikut. Nampak lagi? Tapi kalau naik 5 rakaat, tak ada hadis suruh naik 5 rakaat dah, maka kita jangan ikut. Tunggu dalam tahiyat kalau nak tunggu. Apa hukum kita buat jamak 3 hari sedangkan kita berada di satu tempat lebih dari 5 hari? Tidak termasuk hari datang dan hari balik. Sebab kalau saya buat jamak 3 hari dan 2 hari lebih tu mayang macam biasa. Saya rasa tak boleh. Hak ni lah yang ramai orang salah faham. Dia kata kalau kita nak pergi Kuala Lumpur seminggu, siapa Kuala Lumpur boleh jamak kosong 3 hari. Lepas tu tak boleh. Nak pergi apa benda ni Kuatang 8 hari, siapa Kuatang boleh jamak kosong 3 hari. Lepas tu baru tak boleh. Hak ni salah. Dan hak ni ramai orang pegang. Ada ulama kata gitu. Ulama kata kalau kita nak pergi satu tempat untuk 3 hari atau kurang pada tu, maka siapa di sana kita boleh jamak kosong. Sebab kita bernama musafir lagi. Siapa yang nak pergi ke satu tempat 4 hari dan ke atas, siapa saja dah boleh jamak kosong dah, pasal telah bertukar nama pemukim. Faham baik-baik? Nah, soalan seterusnya, kalau masuk masjid dan terduduk dulu sebelum sembahyang sunat, boleh tak pergi stupid semula, buat masuk balik dan lakukan sembahyang sunat? Jadi tak kalau buat gitu? Dia nak solat tayat masjid. Tayat masjid ni ialah mesti syarat ni jangan duduk dulu, baru sembahyang, baru duduk. Dia ni pergi duduk dah. Lepas tu nak boleh ke sembahyang, pergi tubik mula. Kalau tubik mula, masuk mula. Bijak gak dia. Bagi sisi dia ingat dia bijak dah. Ulama jawab dengan 2 jawapan. Yang pertama, bila mu duduk dah, nak sudah lupa nak tayat masjid, dan kalau mu nak semayang juga, tak perlu tubik balik. Mu bangun je semayang sunat biasa. Mu buat tu semayang sunat boleh pahala dah. Lepas tu dalam masjid boleh pahala dah. Boleh juga pahala. Faham lagi? Tak ada masalah sikit dah pun.
boleh buat sebarang semayang sunat. Cuma semayang sunat tayak saja syarat sebelum duduk. Jawapan yang kedua ulama, kalau baru duduk lagi tersalah, boleh bangun semula semayang. Yang tak boleh dah sengaja duduk dan lama. Faham tak? Patut nak semayang tayak masjid. Masa-masa berak pergi duduk. Tak ingat pergi duduk. Boleh bangun lagi. Soalan seterusnya, najis mutawassitah kena basuh hingga hilang bau rasa dan warna. Guana kalau tai tu bau kuat dan busuk kohong seperti tai ayam munah yang terkena pada pakaian. Basuh dah. Dah cakap dah basuh dah. Bau lagi. Guana kira tu. Dia ni suka tai ayam munah. Baik. Tai ayam munah ni bau kuat. Macam tai kucing kadang-kadang. Kena pakaian kita, kita basuh, kita gonyoh. Tak ada dah rupa, benda pun hilang dah, bau ada lagi. Ada ulama fiqh kata sudah dimaaf dengan syarat hilang dua lagi sifat, iaitu jizim dia dan rasa dan warna, dan dia sudah berusaha. Nampak? Begitu juga kalau ada warna saja, bau tak ada dah, dimaaf juga satu sifat. Contohnya darah. Darah ni kalau kita basuh selalu di tangan. Kalau lock sejam dua, kita masuk washing machine, ada juga lagi warna sikit-sikit. Dimaaf pada syarat. Tak? Dia tahu dua ni, munad. Munad tak munad. Biasanya tium lah. Pasal orang Melayu ni, dia tak berahi minyak-minyak atau. Kalau perfume tak berahi, tapi tiap yang munad tium. Nyakit orang Melayu. Jalan-jalan jirik tiap ayam. Tak, pada ada jirik daya tium kan. Basuh dah lah. Tak, tium. Nak tahu munah ke tak? Berat dan jadi bodoh je. Solat duha kita buat lebih pada 2 rakaat. Doanya kita nak baca tiap kali salam ke atas habis lakukan ke semua rakaat. Boleh belaka. Nak baca doa lepas 2 kali 2 rakaat boleh. Nak baca lepas habis semayang pun boleh. Tak ada masalah sikit. Sekurang-kurangnya sekali membaca doa. Soalan seterusnya, boleh tak zakat dibayar seterus tanpa melalui pihak yang dilantik kerajaan? Dengar molek. Apabila pemerintah umat Islam melantik amil-amil mengutip zakat daripada pemberi zakat, maka wajib menurut ulama fiqh kita beri kepada amil yang dilantik oleh sultan. Ini disebut dalam kitab-kitab fiqh. Ada sebutlah kitab Asnal Mu'talib, ada sebutlah kitab I'anat Talibin. Tak. Tetapi boleh kita beri terus dengan beberapa syarat. Di antaranya asnaf yang kita khususkan ni tidak mendapat bahagian. Ada dah pemerintah kutip, tapi orang kat kampung kita tak boleh terima zakat. Maka kita boleh beri. Itu satu. Yang kedua, tidak diagihkan dengan betul, ataupun berlaku zalim, pada pihak pemerintah yang mengagihkan zakat. Rani tak boleh, Rani tak boleh, Rani dikat tu guru, dah boleh zakat. Ni gini pula, gini. Kalau gitu, barulah tidak haram kita beri terus kepada asnaf. Kalau dikutip secara betul, diagihkan semua orang dapat, maka balik pada kaum asal, kaum muktamad, wajib kena serah kepada amil yang dilantik oleh pemerintah umat Islam. Soalan seterusnya, adakah fatwa yang berat sebelah, umpamanya banyak menyebelahi pihak kerajaan, boleh diterima pakai? Fatwa ni iaitulah pada perkara-perkara yang tidak ada nas. Batu tidak ada fatwa tentang wajib solat zuhur, tak ada. Faham tak? Ni fatwa ni yang tak sebut jelas di dalam Quran, dalam hadis. Dan tidak lagi dinaskan oleh imam-imam mujtahid. Maka mufti-mufti mutaakhirin negeri-negeri masing-masing perlu beristihad bila berlaku masalah baru untuk mengeluarkan fatwa. Kaedah fatwa ni, yang pertama, bila dia bercanggah dengan Quran, fatwa itu tertolak. Kemudian bercanggah dengan hadis, fatwa itu juga tertolak. Mereka fatwa bab darurah. Bab darurah tu lain.
Kemudian fatwa jika bercanggah dengan kaul yang muktamad dalam mazhab juga mardudun, sudah tidak dipakai lagi. Jadi bukan semua fatwa diterima pakai. Kalau benda jelas dah. Wajib menutup aurat dah fatwa tak apa ada tutup aurat. Sikit-sikit okeylah tu. Boleh buka sikit-sikit pula dah. Tu terang-terang canggah. Fatwa itu kira kira hangus, tidak diambil kira. Soalan seterusnya. Kita ada 6 minit 9 saat lagi. Saya pernah ambil air ekong buat wudu. Saya dengar orang kata tak apa, bab bersih. Sah tak salat saya ambil air ekong buat wudu? Baik. Dia ni jenis berahi sejuk. Jadi dah ambil kan barang-barang air poloh. Dia ambil air ekong nitik. Boleh ke tak? Jawabnya, jikalau air itu mutlakun, boleh, walaupun sedikit. Jadi ada air ekong yang mutlak, ada air ekong yang tidak mutlakun, yang bertukar, berubah sifat seperti rasanya pahit kelak kerana bercampur dengan perkara lain. Jadi kalau tawar, dia tetap adalah air yang terjadi dengan sebab penyejatan. Penyejatan bukan daripada benda lain. Jadi kisarannya menyebabkan jadi sejuk dengan menggunakan gas, maka menghasilkan air. Air itu jika bersih, maka jadilah tahirun wa mutahhirun, suci lagi boleh menyucikan. Kalau hilang sifat air mutlak, ekong mana sekalipun tidak boleh. Cuma payahlah sikit nak ambil air air ekong ni, dia tak banyak. Dinitik ketak gitu je. Soalan yang terakhir pada malam ini. Allah, banyaknya soalan. Kita ambil 3 keping ni. Banyak aja duit hilang. Baik. Bukan boleh. Boleh tak kita masukkan sebahagian modal kita kepada syarikat perniagaan? Tiap bulan dapat untung 4%. Bila kita masukkan 1,000 maka kita akan dapat semula 1,400. Apakah hukumnya? Dengar molek. Kita tak meniaga, ada syarikat yang meniaga. Tak kira ni meniaga insurans ke, meniaga apa ke tak, jual kayu ke, kita ating. Sahang ni ating sahang nampak kelas kan. Kaya tu main sahang. Kaya tu main ating. Jadi tergantung malu tak apa kelas. Sahang tu ating lah. Kita tak niaga, kita ating. Kita punya harta, faham tak? Kepada syarikat tu, maka dia beri keuntungan kepada kita. Kalau dia untung, dengar molek, nak jadikan halal, pertama syarat syarikat tu bisnes dia halal. Syarat pertama. Syarat yang kedua, keuntungan dan kerugian kita akan rasai bersama, mengikut persentase daripada harta yang kita sahamkan, yang kita labur, yang kita ating. Kalau untung saja, hak rugi tak ada, tak boleh nega benda gitu. Faham tak? Jadi katakan syarikat itu masuknya modalnya 1 juta nega, kita masuk 100,000, bermakna kita berapa persen? Dia jawab 10%. Makna kalau dia untung 100,000, kita dapat berapa? 10,000. Kalau dia rugi 200,000, kita rugi 20,000. Faham lagi? Mengikut persentase kita. Pasal kita 10%. Yang tak bolehnya, tetap dah. Kalau awak bagi ke duit kami banyak ni, sebulan awak dapat 4,000. Itu pelawak. Hak tu bukan saham. Hak tu banyak sistem hak nak tipu orang tadi. Dia mesti dapat balik
kerugian dan keuntungan bersama, tetapi mengikut persentase daripada kita sebagai pelabur. Orang yang labur banyak, maka untung banyak atau rugi banyak. Orang yang labur sikit, untung sikit atau rugi sikit. Jangan main tetap 4,000 seminggu, 4,000 sebulan. Hak tu bukan, hak tu panggil ngopoh buat kerja. Tu baru jadi. Kalau labur tak dapat 4,000 sebulan, kok mana nak dapat? Soalan yang ke-second lah. Terlanjur jimat dalam hadap so. Saya nak tahu Ustaz khabar dalam kuliah baru ini dengan cara sedekah. Saya nak tahu sedekah cara mana. Terlanjur jimat dalam keadaan hadap so. Ustaz khabar sedekah apa ni? Dia ni salah faham dah ni. Dia hadap so, lepas tu dia pergi jimat isteri dia. Boleh tak? Tak salah. Kok mana pula dia ni? Takut gini tak? Jimat isteri ketika isteri haid. Jangan khabar dalam hadap so. Kita hadap so mi jimat isteri. Bila jimat isteri jadi hadap so. Siapa yang kata? Anda sangat. Mana dalil? Hadis. Nabi kata izal taqal qitanani faqad wajabal ghuslu. Apabila berlakunya persetubuhan suami isteri, maka terjadi hadapsa yang mewajibkan mandi. Ingat tu. Tak? Sandaran kita. Datu kita tak mandi lagi, jimat pula mi sekali lagi. Nak? Bila-bila jimat, baik jimat 2 kali mi kata. Haram tak? Tak, sunat sahaja kita jimat kali yang kedua kita ambil wudu. Nampak? Bukan wudu nak semayang. Kan ambil wudu tu semayang dah, dah ambil wudu dah. Malah mandi wudu dah lagi. Jadi hukumnya siapa yang berhadap so dengan hadas junub, baru kita faham. Bab hadap so 2. Hadap so junub, hadap so haid dan nifas. Hadap so haid dan nifas tak boleh jimat. Hadap so junub dia 2 sebab. Yang pertama keluar mani, yang kedua sebab jimat. Sekalipun tak keluar mani, keluar mani tak jimat, atau dua-dua keluar mani, jimat dan keluar mani. Faham tak? Ni dipanggil janabah. Orang tuang tu dipanggil junub. Faham? Jadi hak tu bukan. Hak tunya tersalah dia jimat isteri dia ketika haid tak kering lagi, maka sunat bersedekah, bukan wajib. Ini pandangan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Faham? Jikalau darah tengah laju, tengah banyak, dengan 1 dinar. Jikalau darah sedikit, dengan 1/2 dinar. Wajib ke tak? Bukan wajib, sunat sahaja. Dah kalau sedinar berapa? Katakan sedinar RM80 dia ni. Maka sunatlah RM80 kalau darah tengah banyak. Kalau darah ngujung-ngujung dah RM40 1/2 dinar kepada fakir dan miskin. Boleh tak zakat boleh tak Tok Imam takbir panjang dalam setiap pergerakan solat dari anak muda? Tok Imam takbir panjang dalam setiap pergerakan solat. Lepas tu nak takbir panjang boleh. Dia gini, takbir intiqalat, takbir pindah rukun ni sebaik-baiknya selama mana kita takbir, selama tu kita berpindah rukun. Contoh, ni nak qiyam, nak rakaat, Allahu Akbar, bar tu biar selesai rakaat. Ada, kita kalau nak sujud, Allahu Akbar. Dia gitu. Jadi tak sunat Allahu Akbar. Atau turun tak kata benda lagi sampai kat semi Allahu Akbar. Ada. Jadi kalau kita panjanglah. Kalau jenis imam tua lanjut Allahu Akbar. Kalau jenis aja Allahu Akbar. Faham lagi? Jadi tak ada masalah. Yang masalahnya panjang berdoa lalu.
Ada nas, tak ada nas. Pandangan sebahagian daripada ulama-ulama tentang yang mahir tentang tajwid, tentang Quran, iaitu jangan lebih daripada 14 harakat, panjang sangat. Nah, panjang Allahu Akbar. Allah mai duan dia kata imam. Kata imam warna ni panjang planet Pluto baru turun. Jadi jangan. Kerana apa? Kerana dia akan merosakkan nazam bentuk kalimah itu sendiri bila terlalu panjang. Lepas tu dalam azan pun begitu jugalah. Kalau boleh jangan panjang sangat azan. Hayya 'alas salah. Dah. Ni panjang, hayya 'alas salah. Panjang sangat. Dah. Berlagu tu berlagulah, tapi jangan bila terlalu panjang sangat dia sudah hilang bentuk solah tu sendiri. Padahal mari kepada sembahyang. Janganlah panjang sangat. Dah bahasa Arab ni sebenarnya comel kalau dipanjang-panjangkan dia. Kalau pendek hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Warna pula bang. Tak imam mana pula tak bila mana, tak bila baru boh. Waisang baru dapat. Jadi kalau bahasa lain tak comel kita panjang-panjang, tapi bila panjang jangan sampai melampau batas. Jadi kalau bahasa Melayu comel tak panjang-panjang. Tak apa comel lah. Makan benda nasi goreng satu. Jadi nyanyi cakap tapi Arab comel. Hayya 'alal falah. Comel. Bahasa Arab tu indahnya. Dia nombor 1. Nombor 2 Terengganu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'ni ma 'allamtana wa 'allimna mimma yanfa'una rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.